Untuk bahagian C, soalan kedua, rajah 2.1 menunjukkan proses yang berlaku dalam mekanisme pernafasan manusia. Diberi kepada kita ialah label X, label Y dan label Z. So, dia suruh kita label struktur X, Y, Z. Jadi, kita tahu untuk X. X ni apa? X ialah trakea. So, X, dia ada macam tu kan. So, dia adalah trakea. So, X adalah trakea. Dan Y pula. Y adalah apa? Y adalah tulang rusuk. The rib cage. Kan? Tulang rusuk. To protect all the internal organ. Kan? Tulang rusuk. Okay. Seterusnya, Z ni apa Z? Ini apa Z? Kat mana Z? So, dekat sini. This like. This one kan? This one Z ni. Apa Z? Macam getah gitu tu, kita panggil dia adalah diaphragma. So kat sini adalah diaphragma. So inilah struktur yang terlibat dalam mekanisme pernafasan. Dia cerita kepada kita kat sini, dia menunjukkan mekanisme pernafasan manusia. Jadi mekanisme pernafasan manusia ni ada dua jenis, which dia nak apa kat kita? Okay, mari saya tunjuk kepada kamu. So, mekanisme pernafasan ni ada dua. So, di mana kita tarik nafas dan juga hembus nafas. Alright. So, we can see the difference adalah, tadi kan saya kata, kalau dia tarik nafas, dia more kepada mengecut. Kalau dia adalah hembus nafas, dia more kepada mengendur. Dan awak boleh nampak macam mana pergerakan otot interkostal, diafragma. Dan berkaitan dengan soalan B kat sini, dikata namakan proses yang berlaku dalam rajah 2.1. 2.1 dia tunjuk apa benda? Macam mana keadaan diafragma tadi? Diafragma ini apa? Dia dalam keadaan apa diafragma? Diafragma ni dia macam flat sikit kan? So, kalau kita tengok, kalau tarik nafas, dia macam mendatar. Kalau hembus nafas, dia more macam curve sikit. Melengkung, sangat-sangat melengkung. Jadi, apa yang awak boleh nampak kat sini, ni melengkung ke mendatar? Dia sedikit mendatar. Yang ni, diafragma dia mendatar. Okay. So, bila diafragma mendatar, di dalam keadaan flat, dia adalah apa? So, dia mekanisme apa? Mekanisme yang berlaku adalah udara sedutan. Mana dia menyedut sedutan nafas. So, dia bring in oksigen. Okay, bila kita bring in oksigen, betul tak? So, kita tengok soalan ni. Tanya apa lagi? Apakah yang berlaku pada isi toraks semasa proses ini berlaku? What happened kepada isi toraks? Apa yang berlaku dalam ni? Apa yang berlaku pada isi toraks kat sini? So, bila kita tarik nafas, sedut oksigen, sedut udara, apa berlaku kepada rongga toraks? Mestilah bertambah, betul tak? Jadi kat sini adalah rongga toraks, isi padu rongga toraks bertambah. Okey. Dan soalan D, apakah yang berlaku? Okey, kalau macam you kena faham, kalau rongga toraks itu bertambah. So look at the question. Question apa? Question yang D ni, apa berlaku pada tekanan udara? Okay, tekanan udara di dalam. You nak bring in the oxygen daripada luar kan? You nak bawa oksigen daripada luar masuk. So, luar tu mesti tinggi. So, you nak bring in daripada luar oksigen kan? You nak bring in oksigen daripada luar untuk masuk ke dalam, betul tak? So, you kena kat dalam tekanan udara mesti tinggi. So, dekat sini tekanan udara di dalam rongga tadi, dia mestilah rendah. Okay, jadi soalan dia relatable dengan soalan D. Apa berlaku kepada rongga, kepada tekanan udara dalam rongga toraks? So, kalau tekanan udara, dia mesti sebaliknya. Ialah berkurang. Barulah yang luar tu tinggi, tolak udara masuk ke dalam. Sebab tekanan udara kat dalam rendah. Daripada tinggi tekanan udara, masuk ke tekanan udara yang rendah. From tekanan udara yang tinggi kepada tekanan udara yang rendah.
So dekat rongga toreks sinilah dia rendah atau kita kata dia adalah berkurang. Okey. So seterusnya soalan E. Terdapat kira-kira 4.8 juta perokok dan dianggarkan lebih daripada 27,200 kematian rakyat Malaysia setiap tahun berkaitan dengan merokok. It was bad news jugalah. Kan? Cadangkan cara-cara. Okay? Bagi tahu cara bagi perokok Malaysia ni untuk insaf, untuk berhenti merokok. Apa yang kita nak sarankan kepada mereka? Jadi kalau merokok tu cari vibe-vibe positif. Cari kawan-kawan yang tidak merokok. Cari keadaan yang tak merokok. Jangan cari kawan-kawan yang merokok. Nanti kita akan terjebak. Kan? So, apa kita boleh buat adalah bergaul dengan rakan atau kawan-kawan yang tidak merokok. Dengan rakan yang tidak merokok. Okay? Apa lagi boleh buat? Boleh berfikiran, cari yang berfikiran positif. Kan? Tak apa, tak merokok pun okey. Dan kita kena yakin dan berkeyakinan untuk berhenti merokok. Kena cari support system untuk you confident to stop smoking. Sebab you can survive without cigarette. You boleh survive. Kalau you merokok, bukan you saja adalah perokok. The people surround you also perokok. They are passive smoker. So, dia orang yang akan dapat sakit actually. Okay. So, ini adalah cara untuk kita menggalakkan orang-orang supaya tidak merokok dan berhenti merokok. Untuk soalan F, Rajah 2.3 menunjukkan seorang budak perempuan menghidu bau sekutum bunga. Hal yang demikian menyebabkan budak perempuan itu menghadapi masalah kesesakan nafas. So, this girl kan bila dia cium bau bunga tu memanglah bau wangi, bau sedap, tetapi dia jadi lepas tu dia jadi shortness of breath kan, dia jadi sesak nafas. Okay, bila dia cium bunga, apa yang ada pada bunga? Bunga ni dia ada debunga. Siapa yang keluarkan debunga? Anther, bahagian pembiakan jantan, bunga jantan, which is anther, it's produce the pollen. So debunga ini, okay, dihasilkan oleh anther, kan? Lepas tu, right, apa kaitan dia? So debunga ni kenapa melibatkan kita rasa macam sesak nafas? Kan sebab dia merengsa. Bila sesak nafas berkaitan dengan sistem respirasi. So, dia mengacau sistem respirasi. So, dia mengakibatkan kita rasa macam gatal. Kita rasa tak selesa. Itu perkataan merengsa. Kalau awak tengok, dari segi kita belajar masa form 1 dulu, kan? Kita ada tanda macam X macam tu. Macam tanda X macam tu. So, itu adalah tanda tentang merengsa. Irritant. So, kita nak explain macam mana. So, kita tengok soalan tanya kepada kita. Berikan penjelasan yang mungkin bagi kejadian tersebut. How we gonna explain this situation? So, kita boleh terangkan tadilah apa daripada bunga tadi kan. So, the bunga yang dibebaskan oleh anther bunga tersebut telah masuk ke dalam salur pernafasan. Pernafasan ke respirasi samalah. Dan merengsa. Kan? Perkataan merengsa. Berkaitan dengan bau, berkaitan dengan ni merengsa. Merengsa sistem respirasi budak perempuan itu. So, keyword kat sini saya suka untuk highlightkan kepada para pelajar bahawasanya ada bunga tu siapa bebaskan daripada enter masuk ke dalam salur pernafasan
dan merengsa sistem respirasi. Sebab itulah dia dapat masalah kesesakan nafas. So, itu sahaja.